Kita melangkah di Kedah, penuh senyuman di sini, bersama keluarga kita, meraih kebahagiaan bersama. Rasailah budaya Kedah terasih, warisannya pemandangan indah untuk dinikmati, mempesonakan. Cuti Kedah, kita bersama menikmati keindahan alam Kedah, destinasi terbaik untuk semua. Bersamalah cuti Kedah. Cuti Kedah, kita bersama. Sawahnya hijau, gunung sangat indah, destinasi terbaik untuk semua. Bersamalah cuti Kedah. Bersamalah cuti Kedah. Bersamalah cuti Kedah. Budaya dan keindahan di setiap sudut Kedah, menyapa kita dengan hangat, nikmati waktu bersama. Rasailah budaya Kedah terasih, warisannya pemandangan indah untuk dinikmati, mempesonakan. Cuti Kedah, kita bersama menikmati keindahan alam Kedah, destinasi terbaik untuk semua. Bersamalah cuti Kedah. Cuti Kedah, kita bersama. Sawahnya hijau, gunung sangat indah, destinasi terbaik untuk semua. Bersamalah cuti Kedah. Bersama-sama kita merasa keajaiban Kedah yang abadi, riang-riang di setiap perjalanan di bumi Kedah yang tercinta. Cuti Kedah, kita bersama menikmati keindahan alam Kedah, destinasi terbaik untuk semua. Bersamalah cuti Kedah. Cuti Kedah, kita bersama. Sawahnya hijau, gunung sangat indah, destinasi terbaik untuk semua. Bersamalah cuti Kedah. Kami tadah seluas-luas tangan untuk sambut seluruh rakyat Malaysia di mana juga anda berada untuk datang ke Kedah tahun 2025. Bersamalah cuti Kedah. Kami sedaya upaya di pihak kerajaan untuk memastikan mengadakan tabungan untuk memastikan anak-anak ini dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tertinggi sama ada dalam negara ataupun luar negara untuk pulang kembali ke negeri Kedah membantu kerajaan yang sedia ada ini.
Inilah harapan kami daripada pihak kerajaan. Kami mengharap anak-anaklah yang bakal menjadi pimpinan kepada kerajaan negeri dan juga negara suatu masa nanti. Sebab itu kami berusaha adakan pelbagai program yang akan diisi kepada anak-anak, dan akan ada anak-anak yang terpilih akan dibawa ke Kuala Lumpur, mana-mana tempat untuk lawatan, sebagai suatu inspirasi kepada anak-anak untuk terus belajar lebih berjaya lagi di masa hadapan, insya-Allah. Peringkat kerajaan negeri setiap tahun sejak daripada 2023 Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Mak Nor, untuk kita menghasilkan anak-anak pelajar khususnya di peringkat SPM, di peringkat STAM yang cemerlang. Maka di peringkat kerajaan kita mengadakan Hari Sanjungan Ilmu untuk kita memberikan pengiktirafan khususnya kepada pelajar cemerlang SPM dan juga STAM. STAM yang kita pilih di peringkat negeri yang mendapat Mumtaz Safi. Semua 10 mata pelajaran tu mumtaz. Ada orang boleh dapat? Ada. Sebab setiap tahun ada calon anak-anak Kedah yang mendapat Mumtaz Safi. Jadi bila ada pelajar yang dapat, tak yakin anak-anak sekalian mampu insya-Allah untuk memperolehi Mumtaz Safi ataupun Mumtaz pada tahun peperiksaan tahun ini dan akan kita raikan pada tahun depan 2026. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah perkenan dan izinnya dapat kita jumpa sekali lagi, berhimpun sekali lagi dalam kemah yang cantik elok ni untuk kita meraihkan sebenarnya para petani, peternak, pesawah, peladang kita yang bagi saya adalah merupakan wiratani kita. Satu tepukan kepada petani, peternak, peladang kita yang berusaha payah siang dan malam untuk menjamin kita boleh makan beras di tiap hari, Profesor. Boleh makan ikan bakar di tiap hari. Cek nafas kita. Abang nafas kita. Mereka lah yang turun ke ladang, ke sawah, pergi ke laut, pergi ke sungai, tangkap ikan dan sebagainya untuk memastikan kita ada hidangan di meja rumah kita tiap-tiap hari untuk menjamu selera. Tahniah dan syabas kepada wiratani kita. Ladies and gentlemen, tonight we honor
Kedah Tourism for its remarkable role in preserving culture and heritage identity. Under the leadership of the Honorable Dato' Saleh Said, Kedah Tourism was constructed with a clear vision and the results speak for themselves. Experience Kedah was awarded Indonesia's leading emerging tourism destination branding. Dataran Al-Musta was named World Islamic Tourism Heritage Square 2024. Kedah was recognized as a favorite destination at Mata Fair 2025 and invited to represent Malaysia at the World Tourism Expo 2025 in Osaka. For this achievement and their commitment to heritage preservation, we proudly present the award for preservation of cultural and heritage to Kedah Tourism. Please welcome the Honorable Dato' Saleh Said, Chairman of Kedah Tourism, to receive this award. Bawamu tataplah langit, setiap gelap kan berganti terang. Kau pasti bisa, semua mimpi takkan sia-sia. Bangkitlah lagi, terus melangkah, hari esok menanti ceriamu. Bagi contoh keadaan perjuangan dalam diri kita sendiri untuk kita melawan cabaran. Melihat semangat mereka itu dan berlarutkan dalam kegagalan. Pasti boleh. Percayalah, kau tak Wadah untuk menyuntik semangat, membakar tekad dan menyubur keyakinan diri menjelang hari-hari pemerintahan yang akan mendatang. akan terlewati. Angkat kepalamu, tataplah. Ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacita merasmikan program kejutan akhir pelajar SPM Kuala Muda bersama Yang di-Ketua MTSTK dan Ibu Panitia MTSTK. We've been through the storm, now we're here. Fighting through the doubt, we have no fear. Hands held high, together we stand. We're stronger than we've ever. Kelak kepada semua calon SPM 2025, especially kepada student saya lah, student SMK Pinang Tunggal, manfaatkanlah program penceritaan akhir pelajar SPM Kuala Muda dengan sebaik-baiknya. Semoga kamu dapat buat dengan baik dan mendapat keputusan yang kebabum cemerlang. Untuk adik-adik pelajar SPM, saya ucapkan selamat maju jaya, buat yang terbaik dan terus fokus, jangan pernah putus asa, insya-Allah kejayaan pasti menjelang. Oh, sewa. Itulah. Sedang lagu mana terbakar malam tu? Keluar malam ni bau hangit-hangit kan. Lama kata? Oh, dah 15 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan ibu sekalian, sidang hadirin penonton podcast Suara Kedah. Hari ini kita berlangsung untuk sama-sama kita menghurai dan membincangkan berkaitan dengan sidang DUN yang akan dilaksanakan tak lama lagi, beberapa hari lagi. Dan sidang DUN kali ini adalah sidang DUN khas sebab pada penghujung tahun, bulan November, Disember ni kita akan berbincang berkaitan dengan sidang bajet. Jadi bajet ni adalah bajet yang kita akan guna tahun depan untuk menyantuni rakyat, iaitu bajet 2026. Jadi podcast kita hari ini, tuan-tuan ibu sekalian, sidang hadirin, berkaitan dengan bajet Kedah 2026 antara cabaran dan juga harapan rakyat. Jadi insya-Allah hari ini podcast Kedah, Suara Kedah membawakan seorang adun senior
iaitu Ketua Backbencher Adun Kedah, Yang Berhormat Cikgu Azhar Ibrahim, Adun Niat Hitam. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Cikgu? Alhamdulillah, boleh. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan sekalian, YB Azhar Ibrahim merupakan seorang adun di Air Hitam, memegang untuk penggal kedua hari ini, kali ini. Dan beliau adalah antara adun senior yang mana berkhidmat dengan rakyat dan menjadi pilihan kali kedua. Jadi kita kena percayalah khidmat dan sumbang bakti beliau kepada masyarakat di Dun Air Hitam menjadi satu tagihan dan juga menjadi calon favourite lah, mudah kata. Jadi hari ini kita akan bincang apa yang telah beliau laksanakan dengan bajet lepas dan apa juga harapan dan cabaran sebagai adun kerajaan untuk menyantuni rakyat dan memastikan kestabilan kerajaan negeri dan juga ekonomi kita berjalan lancar, insya-Allah. Jadi untuk round pertama ni tuan-tuan sidang hadirin sekalian, kita akan ajukan soalan kepada Yang Berhormat kita. Sebelum tu kita aju, mungkin sedikit pengenalan ringkas daripada YB Adun sendiri berkaitan kerjaya politik dan juga kerjaya sebelum beliau menyandang sebagai adun. Sila Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih Saudara Ajmal, moderator kita pada hari ini. Terima kasih juga lah menjemput saya datang ke Suara Kedah, podcast Suara Kedah ni untuk membincangkan hal-hal berkaitan dengan sidang bajet, insya-Allah. Yalah. Ya, betul lah, saya ni penggal yang kedua sebagai wakil rakyat di Dun Air Hitam. Sebelum ni nama cikgu kan, cikgu lah, cikgu. Berkhidmat sebagai pegawai pendidikan selama 32 tahun. 32 tahun. 16 tahun di sekolah rendah, 16 tahun di sekolah menengah. Sekolah terakhir yang saya berkhidmat di sekolah menengah kebangsaan Permata Bolai dalam Dun saya lah. Dun saya 16 tahun di situ. Saya berkhidmat 3 buah sekolah dalam Dun Air Hitam. Sekolah Kebangsaan Datuk Seri Ahmad Anak Bulu, Sekolah Kebangsaan Padang Perahu dan Sekolah Menengah Kebangsaan Permata Bolai. Yang lain sekolah lain tu ada luar daripada Kedah, ada luar daripada daerah Puan kan. Itulah kelebihan ataupun pengalaman dan sebagai seorang guru yang ada di pada saya tu, yang boleh saya gunakan kesempatan tu untuk saya memberi perkhidmatan kepada orang-orang Air Hitam lah. Ketiga-tiga sekolah Air Hitam. Betul lah gitu. Mungkin sebab itulah yang dipandang oleh pihak parti mungkin lah kan. Antara sebab kenapa diberi peluang saya untuk menjadi wakil rakyat di Air Hitam. Jadi selain tu memang orang hitam pun lah. Orang hitam pun, orang hitam orang belah kepala 20. Sekarang duduk di Padang Perahu, semua orang hitam. Jadi kelebihan tu mungkin adalah sebanyak boleh yang mendorong saya untuk memberi perkhidmatan yang terbaik untuk orang hitam. Kira cikgu ni calon anak jati yang mana duduk, mengajar, berkhidmat dan akhirnya daripada 2 kerjaya lah, daripada seorang guru, lepas tu masuk ahli politik, duduk di Air Hitam juga berkhidmat pada rakyat sebagai guru dan juga sebagai ahli politik, pentadbir. Ya. Kemah. Alhamdulillah. Satu pencapaian yang bagi saya amat baik lah. Maksudnya menjadi orang yang memberi bakti kepada masyarakat dalam sektor pendidikan. Mulia lah seorang guru kan. Dan seorang pentadbir kerajaan negeri, mengurus takbir masyarakat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk round pertama, tuan-tuan sidang hadirin sekalian, kita singkat balik pada sidang bajet yang lepas. Sidang bajet yang lepas ni kalau kita tengok berlaku peningkatan dari sudut reserve kerajaan dan juga beberapa tambahan untuk peruntukan untuk membantu rakyat. Dan antara yang penting yang saya ingat pada sesi pembentangan yang lepas, iaitu kita ada satu bajet khas untuk menyelesaikan isu-isu banjir. Bukan menyelesaikan, membantu rakyat yang terjejas dengan banjir. Sebab waktu sidang tu, kalau yang Muhammad perasan kan, waktu tu banjir teruk. Jadi ada satu peruntukan khas. Kalau kita lihat balik ada beberapa setiap keluarga akan dapat 1,000 kan. Lepas tu beberapa rumah ada peruntukan khas untuk baki rumah dan sebagainya. Benda tu dimasukkan khas untuk menyantuni rakyat sebab waktu tu sesi ketika itu adalah musim banjir. Lepas tu barulah kembali pada peruntukan yang asal dalam bajet, cuma ditambah. Sebab apa tuan-tuan ibu sekalian? Sebab kita kalau kita singkat balik 2-3 tahun pemerintahan di bawah Yang Berhormat Tun Sri Sanusi Maknun sebagai Menteri Besar ni, kita nampak peningkatan mendadak reserve kerajaan. Tu maksudnya sangat baik kan. Maksudnya daripada 20 juta zaman yang sebelum ni
naik Datuk Seri Sanusi meningkat sehinggalah 600 juta lebih, angkanya lebih kurang lah seingat saya. Dan benda tu reserve kerajaan tu menjadi satu garis pandu yang amat baik, bahawa kerajaan kita stabil untuk mentadbir andai ada berlaku apa-apa krisis ekonomi dan sebagainya. Dan waktu itulah kita tambah peruntukan-peruntukan khas. Jadi hari ini Yang Berhormat kita akan bincang sebagai Yang Berhormat yang menabur bakti kepada rakyat. Apa harapan? Yalah, sebab kita pun tak dibentangkan lain dengan bajet 2026. Kalau Yang Berhormat supaya ada backbencher pun mungkin dah dapat teks untuk dibincang dan sebagainya. Tapi masihlah benda tu dalam simpanan rahsia kan. Tapi yang saya pasti benda tu ada kat Yang Berhormat Menteri Besar lah kan. Untuk dibentangkan sebab dia memang sangat rahsia dan sulit. Jadi apa harapan Yang Berhormat yang menyantuni rakyat ni untuk kali ni? Mungkin harapkan peningkatan ataupun harap beberapa sektor tambahan lain ditambah di sudut jumlah dan angka sebab berkaitan dengan sekian-sekian. Sila Yang Berhormat. Baik, terima kasih. Memanglah dari segi mungkin rakyat ni, orang yang berkhidmat rakyat ni memang dia nak satu bajet yang boleh membantu dia lah untuk menyantuni rakyat di peringkat bawah kan. Cuma mungkin ada kekangan tertentu di pihak kerajaan. Kita harap bajet tahun 2026 yang akan dibentangkan pada hari Senin 11 bulan ini insya-Allah oleh Yang Berhormat Menteri Besar akan membuat satu lembaran barulah kepada perkhidmatan kita kepada rakyat yang boleh kita laksanakan. Dan kita pun sedar bahawa kita ni negeri yang belum kaya lagi lah. Tak miskin tapi belum kaya lagi. Sebab kita punya sumber kita pun dia terhad. Sumber kita, hasil kita terhad. Cuma kita ada hasil cukai tanah, cukai sikit-sikit gitu ya, tak banyak. Kurang lebih lah apa dalam kita punya pendapatan kita tahun lepas kurang lebih 790 juta. 790. Hasil yang kita ada kan. Dan kita nak belanja 800 juta lebih. Tahun lepas kita ada defisit. Tahun lepas banyak defisit. Tahun sebelum tu pun defisit. Cuma tahun lepas kurang sikit lah. Tahun 2024 kita defisit lebih kurang 14%. Maksudnya belanjaan lebih daripada anggaran pendapatan. Tahun lepas punya bajet untuk tahun 2025 ni berkurang pada 12% lebih lah. Lebih kurang tu. Dan terjangka mungkin tahun panas untuk 2026 mungkin MB akan bentangkan bajet yang defisit juga. Mungkin 2 angka juga, mungkin kurang sikit pada 12% lah. Sebab itu memang dah jadi satu keperluan. Keperluan lah kan. Kita dah jadi memang dah jadi kenyataan dah di Kedah ni. Kita hasil kita kurang, kita nak belanja besar kan. Besar pun dalam keadaan yang kita boleh mampu untuk kita buat lah. Bukan kita ada janji bulan bintang tapi kita nak buat benda yang kita boleh buat. Tapi ada kekangan di situ. Harapan kami ya di pihak rakyat ni kerajaan boleh bentangkan berjauhan yang boleh memuaskan lah, memuaskan semua pihak. Pihak jabatan kerajaan boleh buat kerja mereka, angsi kerajaan boleh buat kerja mereka dan kita pun di pihak wakil rakyat boleh buat kerja ya. Selama beberapa tahun sejak MB jadi MB ni bentangkan bajet tahunan sejak bajet 2021 sampai 2025 dan insya-Allah akan 2026 minggu depan ni. Saya rasa MB akan beri perhatian tentang ni dah. Satu aspek yang boleh membantu rakyat membumi lah di bawah sana selain daripada menyediakan bangunan yang bersifat besar yang impak tinggi yang sepada negeri, bangunan ataupun kebajikan bangunan di peringkat bawah tu yang saya rasa MB akan beri perhatian lebih lah. Sebab kita masih lagi di bawah negeri pertanian yang yalah pertanian ni dia sinonim dengan agak miskin kan sebab dia income dia tak banyak kan, tak banyak. Padi bukan untuk banyak orang sangat kan. Kalau kita tengok sawah padi dia Kedah ni yalah kalau dekat 5 alun 6 alun tu dia masih lagi bawah B40 lah, tak boleh pay kan. Income dia sikit kan. Jadi program kebajikan, program yang boleh menyantuni rakyat, kesihatan, pendidikan sebagainya tu saya harap kerajaan akan beri lebih perhatian kepada isu-isu yang begitulah supaya kita dapat laksanakan apa yang kita canangkan lah. Kedah sejahtera nikmat untuk semua tu lah. Supaya rakyat terasa mereka ni disantuni, mereka diberi perhatian oleh rakyat untuk dia perhatian oleh kerajaan untuk hidup dengan sejahtera di bumi Kedah ni dalam menghadapi kerenah ekonomi dan sebagainya yang makin mencabar semasa-semasa dengan peningkatan harga barang, kos hidup yang sentiasa ada kan. Jadi langkah kerajaan untuk memberi tukar yang lebih insya-Allah akan boleh membantulah untuk meringankan beberapa ketua keluarga, beberapa rakyat di bawah sana untuk terus sejahtera di Kedah ni. Itu harapan kami, harapan pihak rakyat itulah. Lebih peruntukan ataupun lebih banyak program ataupun aktiviti yang bentuk memberi menyantuni rakyat secara langsung di peringkat bawah sana. Selain kita tumpu pada bangunan fizikal sebagainya lah.
Baik, macam Mobi sebut betul, yalah kita negeri yang pertanian sumber agak kurang kan. Jadi tapi keperluan belanja tu yalah ada daripada rakyat. Jadi cuma bila peruntukan tu maksudnya tak banyak berbanding negeri-negeri yang agak mewah. Contoh hari tu kita terima kunjungan daripada Terengganu kan, ada daripada Terengganu. Memang peruntukannya agak besar dan mewah lah untuk lepas santuni rakyat dengan lebih banyak, capaian tu lebih menyeluruh. Cuma saya sendirilah sebagai rakyat di Kedah ni kan. Rakyat di Dun YB sendirilah kan. YB Tan Haji Azhar Ibrahim di Dun Hitam. Saya pengundi sana. Saya lihat ni pengorbanan YB. Pengorbanan YB ni ialah YB Tuan Haji Azhar sendiri dan YB lain yang saya kenal sepanjang ialah kita berkhidmat, kita berkenalan dan sebagainya ataupun bekerja sekali sebagainya. Kita nampak pengorbanan yang berhormat ni. Adun-adun dan juga seluruh jurukuasa pusat khidmat. Yang tu saya puji. Maksudnya cuba sedaya mungkin tanpa mengira parti, tanpa mengira latar belakang keluarga, tanpa ada dendam kusumat lama dan sebagainya, tetap menyatu rakyat walaupun sikit. Dan tagline yang berhormat sendiri dan beberapa orang lain rakyat adun lain guna. Macam mana Azhar? Sikit tak ada ingat, banyak tanda ada. Kita ada banyak. Ya. Tak ada. Tapi kita cuba sedaya upaya menyantuni rakyat. Yang tu satu apresiasi lah daripada kami ni rakyat yang melihat kesungguhan yang berhormat dan juga seluruh jurukuasa pusat khidmat di Dun untuk seboleh mungkin menyantuni. Tak boleh boh 100, 50. Tak boleh boh 2,000, 1,000. Macam tu. Jadi, mailah siapa pun insya-Allah akan bantu. Yang tu kita hormat dan kita yakin kebanyakan yang berhormat kita ni duit poket pun habis. Duit poket pun habis. Yalah kita boleh bersembang lah kan. Kata jadi adun, jadi pentadbir politik ni, ahli politik ni kaya. Tapi hakikatnya dengan kerajaan negeri ataupun suasana politik dan juga pendapatan yang agak kurang. Sebab demografi kita ni memang pertanian. Jadi terpaksalah yang berhormat tu pentadbir politik ni mengorbankan diri sendiri untuk membantu rakyat. Alhamdulillah. Tu yang pertama yang Muhammad. Tadi berkaitan dengan harapan. Kita singkat balik untuk yang berhormat lah. Ni tahun ke-7. Ya. Tahun ke-7 kan? Tahun ke-7. Penggai pertama 5 tahun. 4 tahun lebih. Ni 2 tahun. 7 tahun yang berhormat. Berkhidmat. Hasil daripada bajet yang diberikan oleh kerajaan negeri melalui agensi dan ataupun pertukaran khas melalui pusat khidmat, macam mana yang berhormat yang pertama berjimat cermat untuk menyantuni, macam mana yang berhormat memastikan benda tu memberi impak kepada rakyat. Dan kalau boleh Wabi kongsilah apa-apa yang menarik dilaksanakan di peringkat Dun. Selain Muhammad. Terima kasih. Peruntukan untuk rakyat ni secara langsungnya dia tak banyak. Banyaknya pada agensi kerajaan, kepada pejabat daerah, kepada agensi kerajaan yang kita boleh hubung. Direct kepada wakil rakyat ni ialah untuk kami ni wakil rakyat ni yang bukan exco. Peruntukan untuk seorang wakil rakyat ialah 150,000 setahun. Setahun 150,000 saja. Kurang lebih 12,000 sebulan begitulah kan. Tapi dia akan bagi ikut pasar, ikut suku. Suku pertama 2, 3 dan 4 lah kan. Jadi setahun 4 suku, dia bagi 3 bulan gitulah kan. Dan ditambah dengan 50,000 lagi untuk baiki rumah setahun juga. Tak banyak mana. So di atas 200,000 dah kami rancang sebagainya, bedak sebagainya lah. Sama kami. Sama apa nama tengkuasa pusat khidmat di Dun masing-masing lah. Cuma bagi kami ni ada berhasil baiklah mendapat tengkuasa ataupun tengkuasa yang faham tentang keadaan. Mereka pun faham. Pertukaran yang sikit, kita buat cara sikit lah. Sudah tak hikmah itu lah. Belajar cara berhemah. Berhemah. Kita bukan belanja ikut suka kita lah. Kita kena ada satu SOP juga. Bagi bantuan pada rakyat ada SOP dia lah. Kan? 150,000 tu dia bagi B02 lah. Dia BAM. Dia belanja macam-macam. Dia kita boleh buat atas tu. Jadi di peringkat ni masing-masing punya masing-masing adun, masing-masing YB, masing-masing wakil rakyat dia masing-masing cara belanja dia lah kan. Tapi dia ada garis panduan jugalah daripada pihak kerajaan supaya tak langgar garis panduan tu. Contohnya pemberian kepada badan-badan ataupun persatuan ni tak boleh 1,000. Contoh gitulah kan. Pemberian tunai. Pemberian tunai kepada rakyat atau kepada orang biasa tak boleh lebih 300. Itu ada garis panduan dia. Tapi kita garis panduan sebagai satu garis panduan yang umum, tapi kita buat perancangan kita ni di peringkat rakyat, di peringkat pusat khidmat ni secara agak detail supaya
RM150,000 plus RM50,000 tu kita dapat memaksimalkan perbelanjaan dia. Maksudnya kita belanja seberapa ramai rakyat yang dapat manfaat daripada tu. Boleh lah bagi RM100,000 bagi 5 orang habis lah kan. RM20,000 kan boleh lah kita boleh buat ya kan. Tapi kita ada contoh kita ada dan di hitam lah kita ada satu program untuk jaya diri, bantuan jaya diri kepada anak muda ataupun siapa saja di kawasan tu yang ada yang telah mulakan usaha dia nak berniaga ke ataupun usaha sendiri ke, cari makan dengan ni kan. Contoh di hitam ni dia kebanyakannya buat bendang lah. 80% daripada rakyat hitam ni buat bendang kan. Contoh dia ada bendang dia solong atau 2 rolong. Itu yang bendang peninggalan pusaka mak dia bagi dulu kan. Dekat 2 rolong. 2 rolong tu boleh pedit 6 bulan. 500 tu 6 bulan kan. So dia nak cari makan ataupun cari tambah rezeki dia dengan kerja-kerja sampingan. Contoh merancun. Nak racun rumput, racun apa sebagainya tu lah. Ataupun menabur benih ke ataupun menabur baja. Yang berupah ya. Dia perlukan mesin. Mesin tu dia memohon pada kita. Tu antara jaya diri kan. Dia mohon pada kita pun timbang lah. Dia mohon mungkin dia nak mesin sebab racun contohnya kan. RM300-400. Dia mohon pada kita. Tu kita timbang, kita bagi. Untuk dia meningkatkan pendapatan dia kan. Begitu juga dengan anak-anak orang wanita yang buat usaha kecil-kecilan di rumah dia, buat biskut, buat nasi lemak ke apa jual hari, jual bermusim perayaan ke apa. Dia perlukan contoh oven. Contohlah contoh oven kan. Dalam harga RM400-500 dia mohon kita bagi. Sebab tu kita bagi supaya kita boleh bagi hampir RM1,000 harga barang tak apa kan. Boleh bagi RM1,000-2,000 harga barang tu. Tapi dia seorang dapat. Yang ni kita nak ramai dapat, kita macam beda bagi agak adil. Kemudian datang daripada rakyat dan kita minta MKK dia siasat dan luluskan ataupun dia sokong untuk luluskan, dan kita bawa dalam mesyuarat apa peringkat apa nama bulanan peringkat apa pusat khidmat dan kita luluskan itulah. Dan supaya dia berselerak lah pemberian bantuan tu, taklah tumpu pada sebuah kampung atau satu tempat lah, jadi berselerak dan taklah tumpu kepada orang Melayu saja. Orang Cina boleh dapat, orang India boleh dapat, orang India tak ada di Tolon, orang apa nama Siam boleh dapat bantuan-bantuan gitu. Asal mohon dia layak kita boleh bagi. Dan juga tak mengira seperti sebut tadi lah, tak mengira warna, bulu sebagainya. Asalkan dia layak, dia ada keupayaan untuk melakukan perubahan diri untuk bantuan jaya diri ni, kita akan timang untuk bagilah. Jadi RM150,000 tu antara. Selain tu kita bantuan kita nak baiki jalan sikit sebanyak. Jalan ni bukan kerja rakyat nak buat kan. Bukan dia kerja, cuba kita bantu untuk membaiki lah. Di hitam ni jalan sebagai besar jalan-jalan ladang, bukan jalan kampung, bukan jalan negeri, jalan ladang. Ladang ni bawah Madah. Madah ni isi kerajaan pusat kan. Dan Madah dia ada SOP dia tertentu. Mungkin dia boleh buat tar tu, dia kena bagi batu kasaran begitu. Tapi dah berlaku dah ada tar dah sebagainya sejak NCAI masa zaman almarhum Pak Loh DPM dulu kan, dia buat koridor utara tu dah ada masuk penerapan jalan-jalan ladang dengan premix. Jadi kita nak sambung lah benda tu dah kan. Jadi kalau sementara dah tunggu Madah nak wibuh batu kasaran mungkin petikan mereka pun tak ada. Nak tunggu pertukaran daripada pihak ICU kan nak bubuh start sebulan mungkin lambat ke apa. Jadi sementara tu yalah dia main kat WB lah. Cabang sahabat kan. Minta koridor tu antara tu kita ambil dia dah dia RM10,000 tu lah. Dah pun sorry RM200 ke lebih tengok orang kan. Kalau main RM3,000 padalah kan. Kalau satu kampung, kalau banyak kampung banyak pida-pida di hitam ni. Berbelah-belah puluh pida. Banyak. Dan sentiasa rosak lah. Dan sentiasa diviralkan. Dan sentiasa di tag YB dia. Itu biasa dengar. Dia jalan ni tidak 10 apa ni teruk sangat ni YB dulu mana tu ayat dia kan. Jadi YB baca dia nak kenal lah santuni juga kan, walaupun bukan di bawah penguasaan kita sepenuhnya, tapi duduk di kawasan Florida tu apa, kalau 200 kalau lori 400 bukan Florida sikit lah satu kan ingat. Tapi kalau banyak kampung banyak musim bila main musim mengerap musim hujan terutama aja kan, macam sekarang ni memang perlu sangat lah tu kan. Hari-hari lah minta kita tapi sekarang tak mampu kita bagilah kan. Tu dia tu lah dia RM150,000 tu. Kemudian kerosakan ribut contohnya, ada ribut berlaku ribut ataupun banjir ke apa sebanyak kita nak bagi sekupang dua ataupun kan mana dia. Ataupun bantuan-bantuan bentuk permohonan tentang kesihatan. Nak suruh belajar pun kan, tapi belajar ni dia dapat bantuan sikit pada zakat contohnya untuk bantu pendaftaran sebagainya, tapi nak pergi Kuala Lumpur tu nak kena duit juga. WB boleh tak 102? Kita pun nak pergi dia itulah kita ambil kan. Tapi dia itulah kita ambil dari RM150,000 tu antaranya. Di samping dia lah atau di WB di mana atau ni yang tempat yang ada permohonan bertulis ni kan.
Pada mai buat kedai kopi dia minta bagulok tu ya, tak ada tu. Yalah. Minta tu seluk peti ya kan. Ni yang bertulis ni ada dokumen apa tu kena timbang dalam surat pusat khidmat. Itu antara yang kita boleh buat. Kita belanja cara berhemah dengan sikit tu. Bantuan baiki rumah 50,000 setahun tu kan. Maksima dia boleh bagi kerajaan beri kebenaran satu rumah 5,000. Maksima boleh pay. Tapi kalau bagi 5,000 sebuah rumah, 10 buah rumah lah setahun baiki. Yalah. Oh kan. Minta tu berjujur, bertimbun borang. Sekali kena angin pantai angin taufan ya. Yalah. Banyak rumah dah. Banyak. Tapi bukan sekali. Yalah. Berkali-kali. Kita kawasan lapang kan. Ya. Memang kawasan perubahan musim tu, monsun tu memang akan berlaku lah. Bulan 3, bulan 4, bulan 9, 10 ni memang musim dia lah kan. Jadi kita timbang tengok. Yang kena dia mohon tu ramai kan. Jadi kita tengok kerosakan dia berapa lebih kurang. Memang tak bagi semua. Kita memang bantuan bukan biaya. Ini bukan biaya kan. Bantuan baiki rumah bukan biaya buat rumah. Kita beza kan. So kita minta dia datang mohon, dia datang okey pakcik tengok berapa pakcik nak mohon, apa dia pakcik nak mohon, zinc berapa keping, berapa panjang, apa itu lebih kurang kan, kayu berapa batang, apa besi ke apa. Kemudian kita tengok biasanya kita akan bagi bawah 1,000 lah. Biasanya. So kalau 1,000 tu maksudnya kita boleh bagi 50 buah rumah. Setahun itulah betul peraturan itu lah. Tapi tak sampai 1,000 dah. 500, 600 itu lebih 1,000 sikit kan. Bergantung kepada keperluan dia. So kita bukan bagi direct itu je pun. Kita tengok juga boleh sembang dengan dia. Pakcik kami banyak sangat ni dekat 2,000 ni kita kalau ni tanya boleh tak? Tak apa. Cikgu bagi apa bumbung tu. Contoh itu kan. Itulah. Dan kita akan tak barang. Tak barang lah. Kita beli barang, kita hantar kat dia dan dia kena usaha sendiri lah untuk buat tu. Gotong royong ke, dia nak upah sikit-sikit anak dia ke apa tu, dia pulang dah. Maksudnya kita cuba belanja tu nak bagi manfaat pada separuh ramai yang boleh dengan duit yang sikit tu. Duit sikit tu. Yalah macam betul lah ada negeri-negeri yang dapat banyak. Banyak bentukan YB dia kan ada 1 juta, ada apa, sonok lah itu kan. Tapi Kedah ni masih lagi lah. Tak tahu lah kalau bajet hari Senin kau MB tambah lagi 200,000. Nak beritahu kan. Nak beritahu kan kalau MB mimpi baik ke apa, okey datang boleh 300,000 lagi, lapang sikit kan. Berapa 300 sikit ya. Kan banyak 300,000 kan. Jelah. 200,000 campur 150,000 tu setahun. Bulan apa dia kan. Tapi kita belanja lah. Dan alhamdulillah kita mendapat sokongan yang ni lah. Yang faham. Dan kita sentiasa terang pada rakyat. Bila ada perjumpaan tu, bila main ke pejabat, kita beri bantuan Al-Bakit ke bantuan kafalah tu, bila ada perjumpaan tu, kita sembang. Beritahu. Dudukan sebenarnya. Dia hitam ni yang banyak bangkit tentang jalan. Ya, jalan. Proses jalan. Itu isu lah. Kan? Alin tak apa, Alin tu kita boleh counter lah. Tak masalah sangat kan. Jalan ni sebab jalan ladang. Rosak, mesin, apa, traktor, semua guna jalan tu kan. Dia walaupun jalan ladang dia jadi jalan guna sama. Guna kampung itu masalah. Kan bukan ladang semata-mata kan. Sebab di sepanjang pida tu, sepanjang tu dia ada rumah, ada kampung kan banyak. Kan sekarang ni rumah semua ada kereta, SPG2 kan. Wah, anak-anak yang kerja luar ke apa kan, maksudnya tak kerja pedang, kerja di swasta ke apa, dia pakai kereta elok-elok, MyB ke apa semua cantik-cantik kan. Jadi masalah lah bila jalan tu teruk. Kita berkesian, kita pun faham tu kan. Tak boleh banding dengan kita dulu. Cikgu dulu apa masa duduk di kampung 20 tu memanglah tak ada kereta masa tu, mak kita naik apa kegerak kayu kan, tak apa, tak masalah apa lupa kan, tak masalah apa. Sekarang ni dah ni kereta pula potong sprint apa tu kan. Nak orang muda kan, tu cita rasa apa kan. So ni. Jadi jalan ni dia di hitam ni ada 4 jenis jalan. 4 jenis jalan. Jalan persekutuan tu jalan lah, jalan putera, jalan Kodian tu persekutuan kan. Jalan negeri, jalan Sungai Korok, jalan 60 tu jalan negeri kan, buah negeri. Jalan kampung, di kampung-kampung. Dan jalan ladang. Kan, persekutuan okeylah, kerja persekutuan dia ambil tanggungjawab lah kan, buat jalan tu okeylah, tak masalah apa. Jalan negeri pun okey, jalan negeri cantik. Jalan negeri kita ada bertukar lepas dah lebih kurang 290 juta untuk satu negeri Kedah ni untuk baiki bawah maris kan, untuk baiki tak masalah apa. Kita boleh buat jalan negeri, jalan negeri dan kampung kan, kita tak masalah apa. Masalah jalan ladang. Bukan wah kita tu. Tapi kita kena maintain, kita kena jaga sebab apa? Rakyat kita nak guna tu kan. Dan jalan ni jalan guna sama antara peladang, pesawah dengan orang kampung. Wah, tidak imbang tu lah. Pertama kita kena ni. Sebab alhamdulillah BNB pun dia faham. Saya bangkit dulu. Biasa juga bangkit dalam sidang tu yang awal-awal dulu lah. Masa Majlis Mangkang bangkit. Di awal kerajaan bangkit tentang masalah jalan ladang ni kan. Jalan pida ni. Pida lah sebab kita orang kita sebab pida kan. Supaya diberi perhatian oleh kerajaan. Sebab jalan guna sama kan, orang kampung guna juga, bukan traktor je, kereta pun guna, bukan macam padi je. Lamborghini pun ikut tu ya kadang-kadang kan.
MB dia ada masa tu apa SFO apa nanti Datuk Sak Murad Cik kan. Samrat. Terjumpa sembang dengan dia pun setuju dan angkat pada MB bersetuju. Diumum dalam bajet pun supaya dia berguna untuk kamaris. Sedikit untuk bagi untuk buat jalan baiki jalan dapat semua jalan apa ladang dalam ladang. Dimasukkan dalam senarai. Alhamdulillah kan. Tapi banyak. Yalah. Beratus-ratus kilometer satu Kedah ni kan. Bukan di Hitam saja, di Sungai Limau, di Tokai, di Kubang Rotan, di Anak Bukit, semua tu jalan ladang semua kan anak kena lagi. Jadi itu isu di Hitam ni isu itulah. Tapi kita serta beritahu pada rakyat kan bagi mereka faham. Itu tanggungjawab bukan menjaga negeri sama dan tanggungjawab pihak apa nama MADA serta sebagainya. Tapi MADA pun dia ada SOP dia tak boleh bagi tar. Dia cuma boleh bagi batu kasaran. Itu masalah dia kan. Cuma insya-Allah saya akan bangkit dalam dewan untuk apa nama kali ini supaya kajian pertimbangkan. Betul pertimbangkan. Supaya kita beri perhatian pada jalan ladang ni, ada yang guna sama kampung supaya dia saya dah ulang lah, dah sebut ni, dah sebut dulu lah supaya tidak teras sebagai jalan, dibina jalan konkrit. Konkrit. Ya. Dibuat daripada apa semen lah, premik bukannya jalan tar. Saya suka bercontoh dia ni yang hitam ni catat dia hitam lah. Hitam lah. Dia Matang Bongok. Bukan apa nama Matang Bongok tu di ujung di sebelah Yayasan Bulu tu. Dulu masa saya mengajar Yayasan Bulu tu, lebih kurang berapa ratus meter tu dibuat percubaan bina jalan menggunakan premix konkrit ni. Okey. Tahan sampai lah. Tak wasak. Percubaan daripada kerajaan persekutuan. Masa Madal buat. Untuk sampai test lah. 80-an dulu ni. Saya mengajar 80-an sampai lah. Tahan, tak masalah apa. Sekarang baru ni dah kita tak semula tu kita buat tahdiah lah kan. Jadi bawah tu pollution dia masih lagi premix. Kuat. Cuma costing lah tinggi lah. Costing kan. Tapi pihak apa nama Risda. Saya baca lah akhbar dalam akhbar. Risda dah mula buat. Di kawasan lebar, di Risda tu, jalan ladang tu dah guna premix. Tak guna lagi batu-batu kasaran ni. Walaupun agak costing, tapi jangka panjang dia akan menguntungkan. Kan? Yalah kita faham lah menguntungkan mungkin dia tinggi. Tapi kalau MADA pihak kerajaan persekutuan dia boleh pick up benda tu. Tak semua, mungkin tak semua. Atas jalan yang guna sama ni. Jalan kampung ni, jalan ladang campur kampung ni kan. Mungkinlah kita boleh mula. Saya tawar lah kalau nak mula nak buat projek pioneer boleh buat dia hitam lah kan. Pilih apa-apa batang jalan. Buat. Kita akan beri sokongan kan. Contoh gitulah aja. Maksudnya selain daripada bentuk kerajaan yang sikit tu, kita harap tu lah bentuk-bentuk lain daripada pihak kerajaan persekutuan, pihak-pihak lain yang boleh bagi bantuan supaya membantu kami lah rakyat untuk menangani ataupun menyantuni rakyat, memberi kebajikan pada rakyat di bawah dengan lebih baik lagi lah supaya rakyat ni dia berkembang dengan semasa ni dan menikmati kemakmuran negeri dan negara kita ni. Kita makin maju kan, Malaysia makin maju lah. Itu disebut gitu dia makin maju kan. Jadi kita nak tunjuk kita maju ni lah dapat kemudahan pasaran yang baik kan. Kita sejahtera taklah mengi nak bangkit pagi nak pergi kerja Allah jalan luar zati dah kan. Dia dah ganggu dah emosi dia tu. Emosi betul. Bangkit pagi nak kerja jalan orang duk maki dah, maki YB maki apa lah. Bawa kata pejabat dia terbawa-bawa dengan emosi tu ganggu kerja dia. Bukan begitu kan tapi kan tu. Kita sediakan pasaran yang kondusif lah. Kondusif untuk semua orang. Orang sawah, orang bekerja, orang wanita, orang tua, orang sekolah, kita sediakan sarana jalan raya, kemudahan air, kemudahan lain kan. Tidak sebagainya untuk apa nama kemudahan rakyat supaya rakyat dapat bersama-sama menikmati kemajuan dan mencari membantu untuk memajukan negara dan negara lagi itulah. Allah. Macam YB kupas tadi kan. Banyak cabaran-cabaran yang dihadapi di kawasan kan. Ialah tambah di kawasan Jerelun, di Dunia Hitam, Kota Siu Putih, di Sungai Limau, di Kuala Kedah, banyak ratus batang jalan ni, kan, himpun semua. Jadi penting dan benda tu adalah pemakin pada ekonomi sebab rata-rata yang bekerja adalah buat kerja bendang. Kecuali yang di pesisir pantai daripada Kuala Salang sampailah ke Yan tu adalah nelayan. Tapi sebahagian besar di tanah di pertengahan ni, tanah besar ni adalah buat bendang. Sampailah ke sana lah. Yang ada bukit, ada dusun kan. Jadi pentingnya diberi penekanan. Betul lah macam YB berulang kali bawa benda tu. Cuma saya nampak Muhammad, benda tu perlu kepada macam YB yang Muhammad sebut tadi, perlu selalu diberi pencerahan, maklumat kepada rakyat bahawa kekangan-kekangan kita. Maksudnya hak milik penuh bukan tak lari dah, bukan nak escapism dah. Kita nak terang. Ya nak terang bagi jelas. Dan kita minta kerjasama di antara
yalah, pihak-pihak yang bertanggungjawab lah, negeri, persekutuan dan sebagainya kan. Itu dah. Semua tu kita bekerjasama ataupun kita ada kolaborasi di antara kerajaan negeri dengan pusat, dengan agensi kerajaan yang menjalankan juga supaya masalah-masalah kita tangani bersama. Bersama. Bukan kita nak tuding hanya buat, hanya aku buat dah kan. Kita buat bersama supaya yang pentingnya rakyat dapat. Tak apa. Dia hitam kita tak kisah. MKK ke, JPKK macam buat lah. Dia tak ada rasa kecil hati. Memang ada jalan-jalan dia hitam tu yang diusahakan oleh pihak JPKK, oleh ICU. Tak masalah apa. Buatlah kan. Kita buat alu-alukan. Bukan kita untuk peribadi Cikgu Ad kan. Ini untuk rakyat ni. Dia hitam atau rakyat Kedah ni kan. Buatlah. MKK ke, JPKK ke, ICU ataupun orang-orang tertentu yang dia ada hubungan rapat dengan pihak atasan. Dia nak pergi melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar ke apa. Mungkin ada dia. Mungkin dia boleh guna clause tu lah kan. Dia buat mana dia terus kepada TPM Datuk Seri Zahid kan. Contoh dia boleh buat, pilih buat. Dia ramai berapa juta, tak apa, tak ada masalah apa. Nak guna mahal tak apa tu. Jalan ni dibina ataupun diusahakan oleh Ali bin Ahmad contohnya. PJK apa-apa kan buatlah, tak ada masalah apa kan. Asalkan kita dapat rakyat dapat benda. Rakyat dapat manfaat. Betul. Yalah, saya nampak masih ada lagi sentimen-sentimen tu. Cuma ialah menyebabkan benda tu tak dapat sepenuh kepada rakyat. Macam kita bincang tadi lah, beberapa agensi tanah-tanah tu, jalan-jalan tu melibatkan agensi. Dan agensi ni pula kita kerajaan negeri berbeza daripada kerajaan pusat. Jadi benda-betul menjadi kekangan yang menyebabkan kita kerajaan negeri terpaksa mengeluarkan lebihan kewangan untuk menampung hasrat ataupun keperluan rakyat. Macam saya sebut tadi kan, macam untuk AB tu 120,000 setahun kan. Satu kita boleh guna untuk lain lah daripada jalan kan. Patut jalan ni tak payah fikir lah kan jalan lah. Kita bagi hak kebajikan kan. Untuk kita bantu orang yang susah ataupun orang yang nak berniaga ke apa. Tak apa, sesuai lah tu. Ni kita bukan buang duit. Kita gunakan untuk kita pergi buh batu ataupun buh jalan untuk jalan-jalan ni yang sepatutnya dilihat ataupun dilakukan oleh pihak lain lah. Pihak yang lebih dekat dengan isu tu kan. Tu. Jadi kita lari lah, bajet kita lari sikit kan. Bajet tak banyak sangat dah. Betul lari pula kan. Jadi benda tu insyaAllah kita harap jalin hubungan antara kedua-dua pihak, pemegang-pemegang taruh untuk semua jalan ataupun infra yang ada ni perlu disatukan untuk memastikan rakyat dapat yang terbaik. InsyaAllah. Satu lagi Babi, berkaitan dengan cabaran kan. Adakah usaha sama di kalangan rakyat? Mungkin ada Babi ada contoh lah kan, kita sebut tadi isu jalan berlubang. Adakah benda tu perlu? Yalah kita tengok kalau kita bincang jalan ladang, jalan pidar lah kan, jalan di antara merentasi bendang-bendang ni. Adakah keperluan untuk diwujudkan satu peraturan atau sebagainya kepada pemilik-pemilik jentera, broker dan sebagainya ni untuk mengambil tanggungjawab? Yalah, yang pertama jalan berlopak, yang kedua orang panggil tek mesin lah, orang Kedah panggil tek mesin kan. Benda tu boleh menyebabkan kecederaan, kecelakaan, kemalangan dan sebagainya. Benda-benda tu menyebabkan infra kita masa tahun kita turak, berlopak balik, runtuh balik tebing sungai dan sebagainya. Sebab apa? Jentera berat lalu di atas dah dengan tayar lipan besi dan sebagainya kan. Benda tu macam mana pandangan Babi? Yalah, saya boleh setuju dengan tu. Yalah, ini apa di antara broker lah, broker dia antara di antara usaha dengan apa nama orang buat benda dengan toke mesin kan, broker ni ataupun toke mesin sendiri lah. Contohnya yang banyak rosak ni ialah mesin padi lah kan, mesin potong padi, benda padi sebab dia berat, lalu jalan apa nama pidar, tayar lipat pula tu kan. Kalau traktor dia letas lah, ya tak masalah apa kan. Ya kalau dah kita boleh buat satu usaha, atau mungkin dah ada kot, mungkin kita tak tahu lah sama mereka kan. Kalau satu usaha supaya kita mungkin boleh buat tabung atau sebagainya kan, tabung. Sekian apa nama, dia pun buat macam lah peraturan dia. Siapa yang banyak ikut jumlah apa nama sawah yang dipotong ke apa begitu kan. Berapa persen kena tabung kan supaya boleh bantu sikit sebanyak jalan-jalan yang rosak untuk mereka depuh batu sebagainya lah. Ada orang tertentu macam di PT tu ada usaha apa nama toke mesin padi ni yang dia bubuh. Tolong kan dia bagi kan, nombor teruk dia bagi. Saya di pabak kita bagi, saya bagi tu kan. Tak masih banyak lah kan dia bagi kan, bagi bubuh untuk tampung jalan yang rosak tu kan. Tapi gitulah, seorang dua tu lah kan. Kalau kita boleh buat kerjasama ataupun kita boleh bentuk satu sekretariat ke apa sebagainya, persatuan ke apa kan, persatuan apa usaha ataupun toke-toke padi, toke-toke mesin padi ni kan, untuk
adakan dana tertentu yang boleh tolong sikit sebanyak kan. Jadi boleh meringankan pihak kerajaan, negeri persekutuan kan untuk ni. Apapun kesedaran tu ada, memang kesedaran tu ada. Cuba kita nak olah tu lah, kita nak buat bagi jadi bentuk, dia nak form dia bagi satu bentuk kan yang betul-betul tersusun, yang boleh kita guna lah kan. Dan saya suka tak dari segi tu pelibatan masyarakat, masyarakat sendiri, orang kampung sendiri pun alhamdulillah. Contoh yang ayat viral awal tahun lepas, awal tahun ni lah, dia matang kenanga tu, matang mahal untuk kenanga tu. Tentang cuci. Yang ni isu dengan pihak MADA lah kan. Bukan kita salahkan MADA pun dia tidak, pertukaran dia pun tak banyak kan. Cuma isu bila tali ayak tu, terusan tu, ataupun pidato penuh dengan rumput, dengan kangkung kobor, dengan apa. Jadi ayak tak boleh slow. Dia pemohon minta bantuan daripada MADA pun dia ada kekangan dia, kewangan sebagainya, tak boleh bagi. Tidak ada usaha dia orang kampus sendiri nak buat tu. Itu baguslah kan. Sedaran tu. Cuma kita kena taklah bagi lepas begitu saja. Pihak yang berwajib kena usaha, kena bagi tukar sebagainya kan. Tapi orang kampung dia ambil sendiri untuk dia cuci sendiri. Gotong royong lah. Himpun duit, sewa kereta, nak guna tu lambat kat api, pasal teruk sangat kan, kereta sebagainya, ataupun jentera untuk nak mencuci itulah. Jadi ada. Daripada usaha sendiri, kutip duit dan juga menjumpa WB jugalah, minta sekurang dua untuk duit minyak sebagainya. Kita bagi tu. Soalnya kesedaran kena ada lah. Tak kita akan tu berkerjaan semata-mata. Kena ada kesedaran arah tu. Apa saja muka kata di ladang ataupun di sawah je. Apa saja. Benda yang kehidupan kita kena ada sikap teroyong, kena pupukkan balik kan. Bagi ada satu budaya lama orang Melayu kita yang buat begitu kan. Dan samping kita boleh menyelesaikan masalah-masalah berbangkit, kita juga boleh mengeratkan hubungan silaturahim sama kita. Betul-betul benda-benda betul kita memang kalau boleh kita buat begitu, harap boleh buat begitu, insya-Allah lah. Nampaklah macam kita ni masih lagi mengamalkan ataupun keseimbangan budaya lama kita dengan kehidupan masyarakat baru moden ni pun ada unsur-unsur teroyong, kerjasama, saling bantu tu ada. Supaya kita lebih seronok hidup lah, lebih seronok hidup kan. Taklah kita semua serah kerajaan. Semua serah kerajaan. Macam yang disebut lah, yang disebut macam peranan orang kampung, peranan anak-anak kan, macam yang disebut lah. Bubur sekeping dua terbang. Masa mesti kena angin, rumah mak dia. Jadi Kuala Lumpur tu, kerja pun sekat lah, kerja besar ke apa. Tapi iyalah. Daripada WB tengok rumah mak saya, kan. Hantar lah, payahlah hang dah duit kan. Mak ayah kita ke sebulan boleh bagi 100 pun banyak dah kan, himpun bagi rumah. Kita pergi, kita turun ke kampung, turun ke bawah ni memang kita jumpa benda-benda itu. Kita pun tak terfikir macam mana anak dia boleh buat itu kan. Sebab dengan mak ayah tak ada, dia kerja ni kan. Takkan aku tak boleh tolong mak ayah 2-3 orang anak kan. Kalau seorang himpun sebulan 100, seorang 3 orang 300. Kalau sebulan, kalau setahun 3 boleh lah nak bagi rumah nak apa kan. Tapi tak jadi benda itu. Atau mungkin sikap tu pun kita kena, bukan sikap lah kita, sikap kita kena biasa sebut, biasa bagi kesedaran pada masyarakat, pada anak-anak, pada orang kampung. Apa-apa sajalah. Samping kita harap bantuan kerajaan, harap pertukaran kerajaan, harap bajet kerajaan ni, kena ada dia bajet sendiri, bajet anak-anak, bajet komuniti, bajet pihak masjid, pihak apa yang ada di kampung, di bawah sana tu. Dia sama-sama membantu masyarakat, membantu negeri, membantu rakyat. Jadi dia taklah kita kata semua je talah. Semua talah habis runtuh baby. Baby tak apalah, baby tak boleh pergi kan. Talah kerajaan semua lah kan. Jadi kita boleh kata budaya baru, lama dah kita hidupkan balik kan. Hidupkan balik supaya jadi itulah. Ini satu cara juga untuk kita sama-sama memajukan negara kita. Saya tarik dengan yang Muhammad sebut tadi lah, isu peruntukan. Dia sebenarnya dia objektif. Dia subjektif. Sama ada banyak peruntukan ataupun tak banyak. Di sudut ketamadunan ni kan. Macam mana kita boleh berbincang antara negara dan pemimpin dan juga rakyat. Maksudnya setiap ni dia ada apa? Peranan tanggungjawab. Betul. Cuma bila kita tengoklah semakin berkembang ialah zaman moden ni kan. Dengan masuk macam-macam agenda fahaman dan sebagainya ni, dia jadi celaru habis. Maksudnya masyarakat dia akan serah sepenuhnya, dia akan cari makan dia. Anak pun dia serah kat cikgu. Sebab tu jadi macam-macam di sekolah ni. Ya. Balik anak pun tak ada jumpa mak ayah sebab mak ayah main gadget dan sebagainya. Ataupun malam keluar main futsal ke apa kan. Ikutlah masing-masing dah berkena. Dia buat mak
mak kita yang tu apa, kita swasta apa? Swasta dekat wakil rakyat, dekat tok imam, dekat jiran sebelah. Sebab apa? Sebab kita duduk, kononnya kita kalut masyarakat kita ni. Jadi saya nampak perlu kerajaan negeri, kerajaan pusat di sudut media mengembalikan, mengiklankan, mempromosikan balik cara hidup, budaya hidup yang baik. Maksudnya semakin hebat dan bertamadunnya manusia di sudut pembangunan, ketamadunan, tapi kembali berakar umbi kepada tanggungjawab dan juga budaya yang baik dan akhlak yang baik, iaitu saling tolong-menolong. Macam kita bincanglah isu jalan. Isu jalan ni, sebelum jalan tu berlopak sangat dalam, dia kan lopak kecil. Tapi tak ada siapa nak ambil batu hak melimpah kat tepi tu, main kambuh balik. Sebab yang bermah, saya pun duduk lintas lah jalan pida kan. Yalah, kampung kita waktu tu kan. Jalan pida 3, pida, semualah pida-pida yang ada, dan di kawasan-kawasan lain punya kita pergi atas urusan kerja. Saya nampak batu tu dia melimpah ke tepi. Jadi sini jadi lopak lah. Maksudnya kalau kita buat macam kuih, tak main lori pun dengan tanah baru, kita macam kuih kambuh balik pun selesai lah. Lama-lama dia akan melimpah jatuh ke sungai di tepi lah. Tapi nak habang kata, tanggungjawab, peranan kita tak bawa. Kita biar benda tu lama-lama kita elak lopak, elak. Kita sanggup elak tanpa berhenti sak cedok tanah tu masuk balik di lopak-lopak kecil tu. Maka lama-lama dia akan jadi kawah besar. Lepas tu bila main jentera 1 musim, 2 musim ni, dia akan jadi tanah tu dia akan lebih ni lah, runtuh sebagainya. Itu maksudnya peranan kita. Saya nampak peranan macam yang Muhammad sebut tadi lah, yang Muhammad Menteri Besar Muhammad sebut kan. Ini ada carahan dari tu lah kan. Bagus, bagus. Isu sekeping, 2 keping, takkan anak nak selesai suruh dengan YB, dengan Tok Imam, dengan apa bakul makanan zakat di masjid-masjid. Patutnya beli di Shopee lah. Shopee ke ataupun apa-apa platform yang ada, beli Maidin punya di Shopee 100 bakul makanan tu, hantar kat mak. Kalau kita tak boleh balik, kita mungkin balik 2-3 bulan sekali kan, hantar kat mak ayah ataupun sebagainya. Jadi tabung atau bakul makanan tadi ni boleh bagi kepada yang betul-betul asnaf. Sepatutnya mak kita dapat, tapi mak kita sebab kita tanggung, kita taja, jiran-jiran pun kita taja sebab tolong tengok mak ayah kita. Jadi jiran-jiran kita tak akan bergantung pada masjid dan juga YB, dan sumbangan tu betul-betul akan sampai kepada asnaf. Jadi sebenarnya yang Muhammad, saya bersetuju, jumlah peruntukan untuk bajet ni dia subjektif. Cuma macam mana rakyat, semua lapisan rakyat, pemimpin dan juga negara ni menggembeling untuk sama-sama bekerjasama memastikan jumlah dan bajet itu sampai pada hak yang sebenar. Sebab dia akan jadi isu halal haram dan keberkatan. Yalah kan, mak ayah kita ni kita biar, dan mak ayah kita sepatutnya dia tak kategori yang agak daif. Tapi kita biar menyebabkan mak kita, ayah kita daif. Kita sedih oh. Ambil hak memang sedih kan. Dulu saya biasa pergilah satu kampung kita pergi tolong gotong royong. Gotong royong. Rumah tu zakat bagi. Rumah zakat. Zakat bagi kat mak dia lah kan. Mak dia tu 2 seorang. Dia ada sebelah tu, rumah dia sebelah tu. Dia sebelah tu rumah dia. Ni rumah mak dia ni. Sebab kampung dia hitam lah. Masa 2019 lebih kurang tu lah awal menang tu ni. Kita turun bersama-sama dengan JKM buat gotong royong, sekolah JKM gotong royong kan. Rumah sebab apa orang tua tu uzur lah, tak apa larat apa kan. Tak apalah kita turun pergi. Rumah zakat bagi dah rumah ni. Sebuah rumah 1 bilik, ada bilik air, ada dapat sikit gitu. Tengok bil kena potong. Allah. Betul kena potong. Anak belah rumah tunggakan beratus-ratus. Ingat mak tu kalau dia guna saya ingatlah. Saya ingat kalau dia guna RM10 tak habis kot elektrik. Tak habis RM10 Dia kena buat apa sangat pun. Kan ada seorang dia bukan ada air buat TV apa duduk lah. Seorang dia. Anak dia lah yang bantu sikit makan juga tu kan. Tu bil tu. Takkan tak boleh bayar aku RM10 sebulan ke mak hang. Tak. Ni bertunggak beratus-ratus sampai kena potong. So macam mana kita nak kata kan, tanggungjawab seorang anak kepada ibu dia nak bayar biaya saja, BIP saja pun tak boleh. Kan. Dah lah kan kerajaan rumah yang selera lah apa tu pasal kan. Ini. Itu. Sebenarnya yalah, pendidikan tu mungkin dia bermula di rumah lah kan. Mungkin sebelum tu pun tak ada pendidikan begitu kan. Mak apa pun dia tak didik anak, awal anak begitu. Ataupun kita punya kurikulum kita pun tak lah. Okay, ada. Saya besar mengajar dulu sekolah pun memang ada kurikulum dalam bahasa Melayu kan. Besar ajar BM macam dia ada pernyataan nilai-nilai murid sebagainya tu ada diterapkan di cikgu-cikgu, tapi dia tak jadi amalan yang konsisten yang boleh bentuk jentikan anak tu supaya dia ada rasa tanggungjawab kepada keluarga dia, kepada mak ayah dia.
bila dia dah lepas alam dia jaga oleh mak ayah dia kan, lepas sekolah pekerja sebagainya. Sebab tu dia lepas pada masyarakat, lepas pada Tok Imam, lepas pada jiran sebelah, lepas pada wakil rakyat, lepas pada kerajaan kan. Semua nak suruh tengok kan. Dia lepas diri. Saya setuju kalau kita boleh satu ialah cara kerja negeri mungkin penerangan lah kan, penerangan ataupun kita ada bawah pembangunan insan kita boleh didik anak-anak dari awal lagi tentang rasa ni, dan kita ada camp-camp sebagainya. Kita daripada awal tu kita dah bagi tekan penanaman kepada anak-anak ni supaya mereka besar nanti mereka akan ada perubahan ataupun mereka boleh menghidupkan budaya baru yang memberikan penekanan kepada rasa tanggungjawab anak-anak kepada ibu bapa ni berterusan. Dia tak sampai habis sekolah habis ataupun dia kahwin bukan lagi dia lah ada kan. Dia berterusan sampai mak ayah meninggal, dia kena jaga. Enggak tanggungjawab anak baru. Enggak ada benda itu. Nilai agama tu kita kena masukkan, nilai moral kalau kan, nilai nilai murni yang sepadan dengan tuntutan kepada ibu bapa tu kita kena tekankan. Melalui pendidikan, melalui penerangan, lah ni yang kita melalui media baru, media sosial ni kan, kalau kita boleh banyakkan program ataupun hasilan video sebagainya yang kita boleh mendidik masyarakat, terutamanya orang muda lah, supaya tidak hilang rasa tanggungjawab kepada mak bapak, kepada kaum keluarga, kepada adik-beradik. Adik-beradik pada lah ni. Berlaku adik-beradik lepas-lepas ni masing-masing aku lah, tidak dah. Anak menakan nak pergi universiti, dia ada kerja besar lah kan. Gaji puluh-puluh ribu, nak universiti pun terpaksa nak pergi minta dekat orang lain lagi. Dah anak nak kan. Bagilah anak kak kita, anak adik kita yang belajar, yang nak pergi belajar kan. Kak kita pun kita nasib baik. Kerja tak ada apa-apa kan. Kita yang ni, kita bagi tolong. Jadi instead of nak pergi minta kat kerja, ada mohon tabun kebamut ni kan. Ya, kita patut rasa malu lah. Patut mak menakan yang berjaya ni. Kalau anak-anak menakan dia kena pergi mohon kat orang lain, nak pergi universiti atau sebagainya, kena rasa malu. Mak menakan aku ni. Kan, cucu mak aku ni kan. Patutnya dia ada rasa malu lah, segan. Daging. Boleh jadi wali. Boleh jadi wali. Boleh makan paraik pun kena. Kita boleh kan. Tak tu. Lepas tu kena kesetaraan, kena pupuk balik lah. Rasa kena pupuk balik. Tak maulah kita makin nampak negara mencakar langit bangunan dia kan. Tapi kehidupan rakyat ataupun penghuni dia tu tak ada nilai, tak ada. Kemanusiaan tidak ada. Kemanusiaan tidak ada kan. Tak guna lah. Itu yang akhir zaman gitu. Dari segi kemudahan, dari segi ini, kaya raya. Tapi masyarakat dia, tamadun manusia tak ada. Hilang. Hilang kemanusiaan dalam manusia tu. Manusia yang bukan manusia. Dia hilang. Asal, yalah rasa ihsan, kasih sayang kan. Sebab dia, yalah dah mengejar kemodenan, dah besar, dewasa kan insyaAllah. Ya Muhammad, saya kira lah, perbincangan kita hari ini berkaitan dengan cabaran, harapan, macam mana hala tuju ke depan insya-Allah. Kita yakin ke depan ni esok beberapa hari lagi ni yang akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor akan memberi satu impak untuk melancarkan ekonomi dan juga melancarkan kegiatan masyarakat untuk tumbuh. Sebab kita yakin Kedah pernah jadi hebat dan dia boleh kembali hebat. Kedah ni kita ada pelan, jangan kita pelan. Pelan memenang Kedah 2035. Yang kita lancarkan pada September 2021. Hari yang ke-100 MB jadi MB lah. Kita ingat lagi di Tri Temalun kan. Kemudian kita ada blueprint Degerti Kedah yang kita lancar tahun lepas, Oktober 2024. Kedua-dua tu kita jadikan sebagai MB pun. Saya yakin MB dan juga pasukan bajet ni dia akan pandukan benda tu lah. Tahun lepas punya bajet pun kita berdasarkan tu. Terus sebelum tu begitu juga supaya perancangan tu dia tak mati gitu ya, dia hidup lah. Terancang kita melaksanakan perancangan tu kan. Pelan pembangunan 2035 ni dia perancangan yang jangka panjang. Dia melangkaui 3 RMK. 12, 13, 14. Dan Degerti Kedah ni dia sampai 2050. Lagi panjang lah kan. Satu vision, satu wawasan lah sebenarnya ada Degerti Kedah ni. Yang MB cetuskan supaya kita kembali pada Kedah yang dulu mengancam lah Kedah ni. Sebelum Masihi dulu terkenal pada negeri pengeluar besi sebagainya kan hebat, dan negeri yang tertua terima Islam di Semenanjung, di sebelah sini pun di Asia Tenggara ni Kedah lah kan. Dan ada tamadun pun, tak ada bukti pun boleh tengok ada bukti pun, bukan kita cakap ni kan, ada bukti pun. Dan dicatat dalam ada dokumen pedagang-pedagang luar India ke China catat tentang Kedah ni hebat lah masa tu kan. Dan kita ada harapan untuk kembalikan kegemilangan Kedah. Bukan kita nak nafikan negeri lain, tak. Kita nak tunjuk kita ni hebat lah kan. Dan perancangan tu kita ambil kira. Lepas tu kita nak buat bajet pun
tema-tema ataupun teras ataupun inisiatif yang ada dalam pelan pembangunan Kedah 235 dilihat dan diambil kira. Terlepas kita buat pelan terlepas tu bajet terlepas kan dah yang disebut 4 strategi. Erat. 4 strategi kan erat tu. Ekonomi, rakyat, alam dan satu lagi apa nama tabik urus kan 4 disebut kan. Tu keempat-empat tu 3 tu tema kepada pelan pembangunan Kedah 2035 tema dia ialah tema ekonomi, tema rakyat dan tema alam. Tapi urus masuk dalam tema rakyat diangkat juga sebagai strategi terlepas kan. Jadi MB bedak apa nama kita kata bedak lah senang kan agihkan peruntukan tu ataupun bajet tu kepada 4 strategi yang besar ni lah supaya kita dapat bangunkan ekonomi kita, bangunan ekonomi atau bangunan fizikal sendiri dan juga bangunan insan bawah lah modal tu modal insan kan supaya dia seimbang dan memenuhi pelan pelancaran pelan bangunan tu supaya tak ketah je lah, tidak je terketah lah, pelan buat cantik tak ada apa. Tak buat. Dulu Kedah boleh buat, biasa buat Kedah maju 2010. Cantik lah tapi tak maju ni kan, tak maju 2010 tu. Sekarang nampak sikit perubahan kan. Pelan cantik tapi tak bergerak. Jadi pendekatan kita ambil ni setelah kita ambil di kerajaan 2020 bulan Mei dan dengan apa nama yalah yang dia buat ni jawab awam lah kan, bahagian bangunan ekonomi BPN kan, perancangan ekonomi Kedah ni dan direstui oleh MB kan. Dah angkat tu kita tengok tak boleh lagi pelan yang bersikat jangka pendek 5 tahun 4 tahun 5 tahun, kita nak panjang 10 tahun 15 tahun. Sebab tu pelan bangunan 215 tahun 15 tahun supaya dia betul-betul kita boleh sampai matlamat tu. Termasuk dalam tu yang projek-projek yang ikonik, projek-projek yang impak tinggi, bangunan apa nama ekonomi fizikal macam Kedah Aerotropolis kan yang kita sedang ligan dah ni. Dah 8 syarat kita dah penuh, 6 syarat, 2 syarat lagi tak penuh kan untuk kita nak ligan kerajaan pun setuan untuk beri urusan kepada pembinaan KSP bangunan terbang supaya apa projek tu dah berjalan. Pihak kita selesai dah. Selesai. Pihak kerajaan. Itu yang kita tuntut pada semua pihak supaya memberikan peranan ataupun memberi peranan masing-masing. Sekarang bangunan di Kedah ataupun di Malaysia berjalan dengan elok lah. Tak ada lah orang tak pilih kasih sebagainya. Amalan pidana semua tu kena berlaku dengan elok kan. Bantuan dan kelulusan, tak ada apa-apa kelulusan ya daripada pihak Kementerian Pengurutan kan. AOT kalau dia lulus tu dia buat lah. Ada segi apa nama prasarana, ada segi apa nama ada pelabur nak buat kan. Bukan kita cakap kosong kan. Walaupun kerajaan pusat dia tak mampu, kita minta 3 bilik tak boleh, 2 bilik tak boleh, kita ada relatif kita cari pelaburan apa nama pelabur luar. Bukan seorang dua mai, berpuluh mai bagi proposal sebagainya. Kita pun ada pelabur yang kita suka kita setuju untuk dia buat tapi tak ada kelulusan lagi. Nak buat macam mana kan tu. Benda-benda itulah. Jadi kalau kita ikut benda tu, pelan pembangunan tu campur dengan kereta Kedah ni insya-Allah. Dan kita sedang berada dalam masa yang cukup elok lah untuk kita bawa Kedah ni keluar daripada negeri pertanian yang tadi tersebut. Tak apa nak kaya tu dan tak kaya tu lah dia bagi sikit peruntukan pada YB tak banyak mana kan. Jadi kita boleh keluar pada tu insya-Allah lah. Mungkin 10 tahun lagi peruntukan untuk wakil rakyat untuk ni mungkin boleh sampai 1 juta, 2 juta. Tak mustahil benda tu kan. Dah ada bangunan yang mantap, hasil yang banyak daripada pelaburan kita dimasuk kan. Dan penemuan-penemuan baru termasuk REE yang kita sedang jadi bincang dengan hebat sekarang dan benar apa Datuk Seri PMS sign dengan apa Trump tentang ERT kan. Agreement on reciprocal tariff tu kan. Termasuk juga RE yang kita rasa satu sumber baru kepada kerajaan. Terutamanya kerajaan di Kedah dan kerajaan di SG4 yang dikatakan mempunyai 70% daripada simpanan RE di Malaysia ni itu di SG4. Kan negeri-negeri yang dikuasai oleh pihak bukan kerajaan itu tuan kan. Tak apalah tu tak masalah apa. Tak masalah apa. Kita nak sumber baru tu dapat kita dipati sepenuhnya. Cuma kita risaulah bila ada agreement tu nampak macam kita terpaksa nak kena jual dekat apa nama Amerika kan, dia nak kontrol kita RE tu. Kita haraplah kerajaan dia boleh timbang balik tengok clause-clause tertentu yang boleh supaya kita dapat hasil yang lebih daripada kita jual raw yalah, jual tu bagi depa tu depa kan. Tak apa kita nak satu apa tak ada end product pun kita ada pertengahan produk kan. Kita boleh guna dia tu. Hasil mungkin lebih sikitlah daripada jual raw tu mentah tu ya. Ataupun kita galakkan. Dulu memang sebut PM sebut dulu kita nak MB sebut PMM setuju untuk buat kilang-kilang kan. Tapi persaingan antara kilang
apa Amerika dengan China lah. Yalah. China lebih murah. Hmm. China lebih murah dia punya dia sendiri kan, dia boleh ni, dia beri saing persaingan yang lebih hebat kan. Tapi lah kita janjian dengan ERT dengan Amerika, kalau disekat tu ya kita terpaksa nak kena ikut kan. Jadi peluang kita untuk dapat berantai lebih tu dia kurang lah. Darab benda tu diberi perhatian. Dan negeri SG4 termasuk, dan juga negeri Sarawak pun tak setuju kan, dia takkan bagi kan. Darab benda tu akan berlaku lah. Sebab kita dapat satu pelanggan yang besar, supaya hasil tu dapat didapati oleh negeri-negeri tu kan. Taklah kita orang luar dapat penjajahan baru lah kan. Dia tak main apa dia main dengan perjanjian tu ya. Dia boleh ambil negeri, boleh cut juga apa nama hasil kita balik negeri dia. Kan kita harap. Itulah anda kalau kita dapat hasil baru daripada sumber-sumber baru di samping sumber lama yang sedia ada, juga pertumbuhan apa nama sektor pedestrian di sebelah Kulim sekarang ni belah berat belah apa nama Kompasu, SBZ sebagainya tu, insya-Allah saya rasakan kita punya harapan bajet kita ni mungkin berbeza pada 2026 2036 mungkin bajet tengok tu dia 3 bilion Kedah punya bajet. Tak mustahil benda tu berlaku kan. Dan kita pun sedang menuju ke arah tu, ke arah negeri yang maju kan. Kita pun sasar untuk dapat kutipan 1 bilion. Menjelang 2028 kita sasar bukan kita buat main, kita sasar. Tapi kita capai pun stage dah okey dah 700. 700 lebih lah, tak banyak lah kan. Tapi kita lihat sasar betul lah. Kita dapat lebih 1 bilion lagi bagus ya kan. Sebab pendapatan tu dah akan kita guna untuk belanjaan, mengurus pembangunan sebagainya kan. Satu lagi yang berhormat, mungkin kita terlupa lah. Saya nampak tuntutan yang Amat Berhormat Menteri Besar kepada federal beberapa kali sejak zaman Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Ismail Sabri, termasuk PMX kan. Tuntutan 100 juta isu tanah kita lah. Kita korbankan untuk pertanian sebagai abang sulung, menyerah semua adik-adik, termasuk kita sara ayak ke 2-3 negeri, termasuk juga sara padi kan. Perlu benda tu akan jadi hasil kerajaan negeri sebab kita korbankan dengan cukai yang rendah kan. Tapi itulah kita kita harap pada yalah kita minta 1 juta, 2 juta, 1 juta. 1 juta pun tak masalah apa lah kalau dibagi kan. Banyak dah bagi kita tu. Kecil. Kita Kedah dia dapat 1 juta besar bagi kita kan. Walaupun dia compare dengan Sutuan dengan Selangor, kita tak apa lah kan. Sutuan pun 600 juta belanja untuk bagi rumah Karkosa tu ya. 100 juta kita kan. Ya sebahagian daripada pendapatan kita tu lah. Kan. Kita akan terus meminta peranan kita di negeri dan juga peranan yang di parlimen kita pun di parlimen. Kita bangkit benda ni lah supaya kerajaan dia dah sekali bagilah dah kan, bagi 100. Kita bisa dapat peruntukan ni daripada Tun Mahathir dulu. Tu bukan dia tu sangat dia bagi apa nama, bukanlah tu apa nama atas nama sawah ni, tapi lebih kepada pemberian. Pasal tu Menteri Sebelum Menteri Besar ni Kedah kan, PM apa nama Tun Mahathir dia bagi 200 juta untuk Kedah 200 juta tu kan. Banyaklah bantu kita untuk pembangunan negeri. Yalah kita berkorban banyak untuk negara. Ya, jadi patutnya gitulah kan. Depa lah korban untuk kita sikit banyak mana pun 4 juta setahun. Tapi cuma kita ada berita baik, bukan berita baik sangat pun. Tapi ada satulah bila PMS sebut tentang apa nama bersetuju untuk persekutuan bagi kelulusan untuk kita mengguna sebahagian tanah kita 10,000 hektar kan untuk dibangunkan sebagai kawasan industri. Kawasan pertanian, kawasan benang lah tuan-tuan kan, kawasan Madar ni. Tu kita boleh usaha lah sikit tu. Kalau boleh 10,000 hektar ni kita boleh guna untuk jadikan dia kawasan industri, mungkin ada income yang lebih pada kita lah. Instead of apa kena cukai padik sangat kan. Cukai tak padik pun. Cukai tanah ni sebenarnya biar bukan 200 hektar je, tak banyak pun kan. Tapi kalau pindah tukar kepada apa nama status kepada pedestrian dia naik mendadak tu, insyaAllah lah kan, boleh bantu hasil kerajaan negeri. So kita target 1 bilion tu tak mustahil lah kita boleh dapat by 2028 kan. Tapi tu insyaAllah semua tu penting lah kan. Bukan kita nak ligan, tapi duit tu penting lah. Duit tu penting untuk kita menggerakkan kita tak boleh kena fikir kita dah cuma nak apa pada dengan apa yang dah ada, tak boleh. Kita kena fikir ke depan rakyat makin berkembang, makin banyak kan, makin ramai, kemudahan apa peluang makin banyak kan, kita makin banyak, maintenance pun akan tinggi. Yalah, sebab rakyat lintas lalu pendidikan dan kebajikan semua tu perlukan duit, bukan dia free kan. Jadi semua kan. Jadi kita kena fikir ke depan, cari sumber baru dan kerjasama di antara pihak negeri, pihak pusat tu kena ada lah. Politik matang tu kena ada. Dan so ataupun apa federalisme tu kena laksanakan betul-betul. Jangan ada pilih kasih. Oh negeri ni tak bagi, negeri bagi tak mau. Kita mau semua rata, bukan sama rata macam dia adil lah. Hak adil kan, hak kena kembali. Dapatlah. Terengganu betul dapat royalty, bagilah kan. Bagilah kira saya pada bagi kot nunggu tak ada kan, bagilah hak dia dapat, bagilah.
nak buat LPT 3. Lama dah bincang, lulus lama dah. Tapi masih pelaksanaan masih sekat-sekat. Tapi yang sebuah negeri lagi minta, boleh bagi. On the spot. On the spot boleh bagi. Itu yang kita nampak. Di mana dia ada keadilan atau di mana ada semangat pada semua yang betul-betul matang kan. Di Sabah Sarawak boleh pula kan, hampa boleh bagi kebebasan sana kan. Macam-macam lah tu, semuanya kita kena be orang kata nama berjiwa besar lah, kita kena terbuka, kita kena apa nama yalah, kita kena beri apa nama seluruh pengorbanan kita lah, hidup kita ni ataupun khidmat kita ni untuk kita nak mencapai seperti yang kita harap-harapkan lah. Sebab kita negeri persekutuan kan, negeri yang duduk sama-sama. Jadi pimpinan di peringkat atas tu dia kena tengok sama-sama, berelok bercantum sama yang besar, insyaAllah. Sebab kita Kedah dah memberi, dah bersetuju untuk masuk dalam persekutuan, membentuk satu persekutuan. Jadi hak-hak kita perlu ditunaikan. Kita banyak korban hak kita lah. Kita banyak raja-raja lah. Raja-raja Melayu korban banyak hak dia. Dulu hak dia apa lah, petulak kan. Tapi kita korbankan untuk bentuk persekutuan Tanah Melayu. Kita nak bendang, kita nak hala penjajah keluar daripada Tanah Melayu ni, pada Semenanjung keluar balik, kita nak pentah sendiri. Kita korbankan raja, kita korban banyak apa nama hak dia kepada persekutuan. Kita kena ambil tanggungjawab tu. Buat dialog lah, buat dialog. Buat dialog bukan apa, kita buat dialog ya. Ikut perjanjian, ikut buat lah. Tu ya, bukan tak lebih dah kan. Bagi adil. Bagi adil untuk insya-Allah. Tuan-tuan, perbincangan kita panjang lebar berkaitan dengan macam mana kita guna sesi lepas bajet yang diguna dan diberikan kepada rakyat. Dan kali ini apa harapan? Perbincangan kita tadi berkaitan tentang harapan, cabaran yang dihadapi oleh negeri Kedah untuk dengan bajet-bajet yang tertentu untuk menjentuni rakyat yang ramai. Dan juga dengan infrastruktur kepada rakyat ni untuk kita pastikan rakyat dapat merasa yang agak selesa dan untuk terus berkembang dan memajukan negeri sendiri, insya-Allah. Jadi kita harap yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar pada hari Isnin depan, 12 bulan 11 bulan akan memberi satu semangat baru pada adun-adun dan juga agensi-agensi kerajaan di Kedah untuk menyantuni rakyat dengan lebih baik, insya-Allah. Dan manfaat-manfaat tu akan digunakan betul-betul untuk mengangkat martabat dan melahirkan generasi-generasi yang baik untuk kita terus mengembeling menjadikan The Greater Kedah tercapai, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita akhiri pertemuan podcast Suara Kedah kita yang khas untuk pra-sidang bajet, insya-Allah. Tuan-tuan, nantikan sebuah podcast pada ke depan yang akan membincangkan pasal sidang bajet yang kita akan kupas satu persatu apa yang telah digagas dan apa yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, insya-Allah. Jadi nantikan podcast seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.